Sian. Okey. Okey, hari ini adalah program Selangor Indian Consultative Council yang telah kita tubuhkan tahun lepas. Dan program ini adalah program capacity building dan diikuti dengan beberapa program pendidikan dengan melebarkan program tuition rakyat yang kita akan laksanakan pada tahun depan. So sekolah akan bermula pada bulan Januari ya. Mac, sorry. Sekolah akan mula Mac, jadi kita ada mempunyai masa yang agak sesuai. Dan kali ini kita harap kita dapat bekerjasama lah dengan Jabatan Pendidikan. Sebelum ni pun tuition rakyat telah dikerjasama dengan Jabatan Pendidikan. Sebelum ni kita dah expand sampai 20,000 student di dalam negeri Selangor. So dengan tambahan sekolah-sekolah jenis pasar Tamil ni, saya rasa kita akan menambah lagi 1,000 ke 2,000 pelajar-pelajar yang memerlukan, terutama di kawasan-kawasan yang sangat memerlukan. Di antara target area kita adalah Desa Mentari, ya, saudara Cang, Desa Mentari, dan beberapa lokaliti yang akan dikedal pasti oleh pihak SICC. Dan harapnya dia akan, kontennya dah ada, mungkin kita perlu menyediakan sedikit peruntukan untuk guru-guru. Dan kita juga akan dapat menyediakan makan tengah hari kepada pelajar-pelajar, sebab biasanya mereka sekolah pagi dan sesi petangnya mereka boleh sambung selepas lunch hour untuk menyambung dalam tuition rakyat. Tok, maksudnya program yang macam hari ni akan jadi seperti tuition rakyat? Bukanlah, ini capacity building ni macam motivation lah, it's motivation. Semua program motivasi ni 3 hari. Tapi selepas daripada program motivasi ni, kita nak teruskan dengan program pendidikan, terutamanya kelas tambahan kepada pelajar-pelajar ni, sebab kita nak pastikan pelajar-pelajar sekolah rendah ni bila mereka beranjak ke sekolah menengah, kita nak kurangkan keciciran. Daripada maklumat kita dapat, ada keciciran yang tinggi di kalangan masyarakat India, terutama bila masuk di sekolah tingkatan 2, tingkatan 3. Dan dulu masa lepas PMR lagi ada lagi kecicirannya lagi. So kita akan cuba pertingkatkan pada masa ini. Di peringkat sekolah kebangsaan sekarang ni memang sudah diadakan sekolah menengah Jadi kita nak lebarkan untuk sekolah rendah. Sebelum ni dah dibuat di sekolah rendah kebangsaan, tapi sekarang ni kita nak buat untuk sekolah jenis bahasa Tamil sebab ada keperluan itu. Untuk di sekolah ni berapa ramai pelajar yang mengikuti ruang kursus? Hari ini 70 ke 80 pelajar. Dah 3 hari. Sorry. 100? 70. Ada 70 pelajar yang telah ikuti. Dan sebenarnya kemudahan asrama ni ada kapasiti yang lebih 200 orang. Jadi maknanya daripada masa ke semasa kita perlu menambah pelajar-pelajar. Dan ini akan bagi peluang sebenarnya untuk mak bapak tidak perlu risau tentang anak-anak mereka yang tinggal. Dibuat tanpa ada kos, dan sekarang saya sedang usahakan untuk kita mula nanti kalau sekolah dibuka nanti, dan kita boleh memastikan asrama ni bergerak. Dan model asrama ni juga akan membantu macam mana kita lihat pencapaian pelajar-pelajar. Sebenarnya ini bukan baru di negeri Selangor. Kita dulu dah buat asrama untuk Yayasan Selangor. Ramai alumni kita yang berjaya, dan mungkin ini boleh dibuat spesifik untuk masyarakat India kerana mereka memerlukan. Sekali lagi, ini adalah berdasarkan kepada keperluan dan needs yang ada, dan kita lihat daripada data dan angka yang telah ada mereka. Datuk Sri, maaf tanya soalan ni Datuk Sri. Tadi Datuk Sri cakap daripada bila masyarakat India ni pergi ke sekolah menengah, diorang keciciran. Mungkin Datuk Sri boleh ulas pada expo apa punca-punca? Ada banyak perkara. Sebagainya kerana ada desakan kekeluargaan dan kehidupan, ada poverty, ada kemiskinan, dan kadang-kadang sampai ke umur yang sedikit remaja mereka sudah mula nak bekerja. Dan ada juga tarikan-tarikan negatif yang lain, yang ada juga dalam masyarakat Melayu dan Tionghoa. Tetapi kerana kemiskinan dan sebagainya, mereka ditarik dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat itu dengan lebih cepat, kerana ada unsur tawaran keuangan yang besar kepada mereka, dan mereka rasa mereka nak bertanggungjawab pada family yang mulanya pada tahap itu, and finally dia akan berakhir dengan aktiviti yang kurang sihat dan akhirnya mengandungi keciciran, dan dia menjadi satu kitaran
pendidikan yang tidak sempurna, aktiviti yang kurang sihat, dan finally dia jadi poverty circle, yang the vicious circle ataupun kitaran yang tidak baik kepada masyarakat. Dan nak penetrate ataupun nak overtake benda tu, dan kita kena pastikan mereka sampai ke tahap-tahap tertentu. Dan selepas tu kita lihatlah pula nanti isu pekerjaan dan sebagainya, entrepreneurship ataupun keusahawanan yang memang sudah ada. Program keusahawanan kita yang kita laksanakan, IC dan sebagai contohnya, kita dapati ada, tapi kadang-kadang mereka penyertaannya kurang, ataupun ada peserta yang masih lagi tidak dapat memenuhi syarat-syarat. Sebab apa? Sebab daripada awal lagi kita tak dapat tangani. Ini adalah daripada konteks yang lebih long term ataupun jangka panjang, dan sudah pasti kita bukan nak jadi populis saja yang bagi handouts ataupun bagi cash, tetapi kita juga selesaikan dengan plan dan program sebagaimana dalam Selangor Indian Action Plan dalam siap yang telah disiapkan oleh SICC. Itu sih ada data tak berapa banyak pelajar-pelajar ni di kalangan masyarakat India aktivis kita dalam SICC ada datanya dan dibentangkan yang agak merunsingkan. Dan sebab itu kita nak benda ini dibuat. Kadang-kadang mereka ke sekolah, tetapi aktiviti mereka selepas sekolah dan sebagainya itu menyebabkan mereka tak masuk boleh tertiary educations. Mereka tak dapat melanjutkan pelajaran. Mungkin SPM mereka gagal dan sebagainya. Ini satu perkara yang saya rasa boleh ditangani kalau kita dapat siapkan. Sudahlah ada keciciran daripada rendah ke menengah. Di menengah pun ada keciciran lagi. Nak masuk peringkat ketiga sama ada teknikal dan vocational dan juga universiti ada keciciran lagi. Semasa di peringkat tu pun ada keciciran lagi. So jumlahnya agak besar. Jadi kalau berbanding dengan komuniti lain, kalau kita compare between Chinese and Indian, jumlah dan the Chinese dengan Melayu, jumlahnya agak besar. Jadi kita sebagai kerajaan yang bertanggungjawab harus menangani hal itu dan manage to the core. Kita selesaikan dengan asas dia, iaitu di sekolah, di pendidikan rendah yang merupakan asas kepada pendidikan ataupun asas kepada knowledge dan pengetahuan kepada generasi masa depan. Alright? Datuk Sri, soalan lain boleh? Berkenaan dengan penguatkuasaan pengendali makanan minuman wajib pakai pelitup muka bermula 1 Januari. Sebab MPS dengan MPKJ dah keluarkan kenyataan. So secara keseluruhan PBT di Selangor macam mana? Ya, itu memang approach yang kita buat. Sebab selain daripada menangani pandemik, ia juga menimbulkan keyakinan kepada pelanggan-pelanggan. Sebab ketika menyediakan makanan dan serve makanan, kita akan dapat lebih selesa. Sebab dia akan melibatkan pandemik COVID-19 adalah satu contohnya lah. Tapi benda-benda lain juga boleh tersebar. Jadi kita nak galakkan ketika menyediakan makanan, mereka memakai pelitup muka dan sebagainya yang akan perlahan-lahan akan diterapkan menjadi satu peraturan. Tapi saya faham ini adalah satu MPS proses. Nak kenakan compound ni, adakah ni compulsory? Ya, ini proses lah. Akhirnya kita memang nak wajibkan, tapi di peringkat ni kita nak dalam proses pendidikan di peringkat 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan pertama. Yang saya rasa niat akhirnya adalah untuk memastikan hygiene makanan itu dapat dipelihara. Ini adalah di antara perkara yang kita dapati dengan melihat mereka yang serve, mereka yang menyediakan makanan, memakai pelitup muka dan sebagainya itu, keyakinan kita terhadap hygiene makanan tu lebih tinggi. Dan kita nak elakkan bukan masalah pandemik je, isu keracunan, isu benda-benda lain yang melibatkan faktor kesihatan awam di peringkat negeri. Maksudnya di peringkat kerajaan negeri belum betul-betul Ya, sebab kita perlu melakukan beberapa pertambahan dalam undang-undang kecil. Sebab dia melibatkan undang-undang kecil di peringkat PBT. Jadi kalau kita nak laksanakan, kita kena ada pelarasan. Sekarang kita sedang cuba satu persatu, tambah, tengok approach yang mana. Sebab biasalah negeri kita memang kita selalu memang cuba untuk membuat inovasi. Suatu waktu dulu kita telah membuat regulasi untuk food truck. Di tempat-tempat lain food truck tak ada regulation ya. We have state in 2016 or 17 if I'm mistaken. Baru ni kita ada regulasi untuk menjalankan perniagaan di dalam talian
yang dibuat di rumah, terutamanya urusan makanan. Lagi lain tak ada lagi, kita dah buat juga. Dan sekarang ni kita lihat ada kepentingan tentang kesihatan awam jika kita wajibkan orang memakai pelitup muka. Jadi pihak PBT cuba untuk approach secara perlahan, mungkin kita buat sebelum kita laksanakan undang-undang supaya compound boleh dibuat ataupun peraturan-peraturan tertentu boleh dibuat. Sebab akhirnya dia akan memberi manfaat semua. Modal pelitup muka tu tidaklah terlalu besar, tetapi yang paling pentingnya keyakinan, trust dan hygiene of the foods itu dapat dijamin dan dapat dipelihara. Sebab akhirnya kita sedar COVID-19 tersebar dengan droplets. Dan banyak perkara penyakit-penyakit berjangkit juga yang tersebar melalui droplet ataupun melalui jatuhan air daripada badan dan juga tubuh. Dan salah satu daripada mediumnya adalah mulut dan hidung. Terutamanya kalau kita berada dalam keadaan flu atau sesemua. Okey. Mungkin ada tempoh dia ke tu maksudnya? Itu YBEXCO akan cuba meneliti terutamanya dengan isu kesihatan. So, jadi kita minta untuk PBT cuba laksanakan yang nampak manfaatnya baik pun ketika COVID-19 yang lepas. Jadi kita nak teruskan kebiasaan yang ada dalam COVID-19. Kebiasaan. Datuk Seri nak tanya soalan lain Datuk Seri. Datuk Seri, baru-baru ni ada beberapa penduduk kat sekitar Shah Alam yang terkesan akibat banjir tahun lepas mereka memaklumkan bahawa mereka tidak mendapat bantuan, ada yang tak dapat bantuan baik daripada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Datuk Seri, saya nak tanya, adakah Datuk Seri akan teliti balik sebelum? Ya, mereka boleh melaporkan kepada pejabat tanah sebab urusan itu dibuat pejabat tanah atau pejabat ahli Dewan Negeri masing-masing. Kita akan semak balik yang terutamanya pihak kerajaan negeri lah. Sebab kita dah bagi ruang dan masa yang agak cukup lama daripada bulan Januari sampai ke bulan Mac 2022. So ada lebih kurang 3 bulan untuk mereka melaporkan. Jadi kalau ada yang tak layak tu dengan sebab-sebab tertentu, kita kena semak lah. Sama ada syarat-syarat dan sebagainya itu dipenuhi ataupun mereka terkhilaf atau tertinggal, sudah pasti kita akan cuba tangani. Tapi kalau daripada segi bantuan daripada kerajaan pusat, adakah kerajaan negeri akan koordinasi dengan? Ya, kita akan koordinasi dengan ICU. Setakat ni pengurusi ICU belum dilantik lagi. Kalau biasanya sebelum ni adalah Menteri Besar sebagai pengurusi ICU ataupun pengurusi mesyuarat ICU yang dianjurkan. Jadi kita boleh tangani hal ini secara lebih menyeluruh. Banyak aduan-aduan yang saya terima adalah berkenaan dengan pembaikan rumah sebelum ini. Banyak juga aduan yang saya dapat adalah 2,500 tambahan daripada 1,000. Tapi ia memerlukan pembuktian dan sebagainya lah. Kita tak boleh easily just open the floodgate untuk semua orang cakap yang tak dapat. Ini semua orang mengaku, susah pula. Bukannya kita nak ada sedikit pemeriksaan daripada pihak kerajaan untuk jamin. Sebab ni wang rakyat, kita perlu rasa bertanggungjawab untuk laksanakan. Betul Syed, soalan last. Berkenaan dengan kawasan percutian kita tinggi, sekarang ni macam kerajaan Selangor, apa langkah yang diambil untuk pastikan insiden tanah runtuh yang hari tu tak berulang lagi? Saya rasa laporan daripada pihak JMG perlu dikeluarkan dahulu. Apakah punca kepada masalah tanah runtuh tersebut dan sebagainya. So kita tak boleh membuat conclusion yang terlalu awal. Daripada pertanyaan saya dengan Bomber dan JMG semasa lawatan pada selepas malam kejadian itu, saya tanyakan adakah ada sebab kerja tanah yang menyebabkan runtuhan tersebut. Secara konklusifnya di peringkat awal mereka mengatakan ia bukan disebabkan oleh kerja-kerja tanah di peringkat situ. Memang tidak ada apa-apa aktiviti pun kecuali yang di bawah. Yang di bawah tu tanah hak milik dan jauh daripada kawasan lembah ataupun kawasan cerun tersebut. Dan cuma runtuhan tu berlaku, mungkin ada sebab aliran dan sebagainya. Jadi kita sebelum ni menumpukan di beberapa kawasan di Ulu Kelang dan juga Bukit Antarabangsa. Sebab di kawasan tersebut agak familiar ataupun selalu kerap berlaku tanah runtuh. Dan juga di Hulu Langat, kerana di Hulu Langat itu ada berkaitan dengan banjir pada Disember tahun lepas. Jadi langkah-langkah itu kita kena tangani dan kita kena lihat. Pihak yang berhormat Wabi Angzihan, EXCO juga sedang meneliti beberapa garis panduan supaya kita dapat terapkan kepada tapak-tapak perkhemahan. Sebelum ni
tapak-tapak itu tidak memerlukan sebarang pelisinan dan memenuhi beberapa peraturan. Jadi kita kena sembak balik lah. Sebab kalau kita nak kenakan KM, dia kerapat kemah. Dia bukan ada building ataupun bukan ada bangunan. Kalau ada bangunan, bolehlah kita kenakan kebenaran merancang ataupun development order sebagaimana yang ada dalam pihak berkuasa tempatan. Macam di kawasan percutian yang kat Tanah Tinggi ni kan, bila kata masuk musim monsun ni lagi itu sekolah ni, adakah macam akan diarah ditutup ke waktu musim tu? Not to the extreme lah. Sudah pasti kejadian-kejadian ini berlaku dan menggemparkan kita semua, dan kita kena bertindak dan melihat secara menyeluruh. Kita tidak bolehlah membuat satu keputusan yang panik dan membuat keputusan tergesa-gesa. Sebab ia berlaku dan ia bukan berlaku tiap-tiap tahun, maksud saya. Maknanya dia berlaku sekali-sekala. Dan puncanya kita tahu, sebab itu saya perlukan laporan dulu. Daripada maklumat awal memang ada pergerakan air daripada kawasan tebing yang tinggi ke bawah tersebut. So pergerakan itu naturally berjalan. Namun sampai akhirnya dia menjadi satu kumpulan dan menggerakkan tanah dan mengelongsorkan tanah. Dan itu yang dimaklumkan di peringkat awal. Saya bukan on the behalf of expert untuk terangkan. Tapi let the expert explain. Ambil masa mungkin, saya tak tahu, mungkin sebulan 2 bulan lagi dan kita akan dapat lihat. Dan kalau ada keperluan yang sampai ke tahap saudara bangkitkan tu, mungkin kita boleh lakukan. Tapi tidaklah pada tahap sekarang. Cuma kita sedang meningkatkan keperhatian dan di kalangan rakyat juga kalau boleh dielakkan. Terutamanya pada musim tengkujuh dan sebagainya ni, banyak kejadian-kejadian sebelum ni melibatkan kepala air sebagai contoh. Itu berlaku kerana walaupun kejadiannya berulang kali, ramai juga orang yang berkelah ketika musim tengkujuh begini dan tidak melihat sebarang pengajaran dan risiko daripada kejadian-kejadian lepas. So kalau kita nak tutup semua, macam kita tutup tapak perkelahan, orang pun tak boleh. Cuma masing-masing kena sedar ketika musim tengkujuh mungkin kita akan ambil beberapa stern actions untuk elakkan hal ini berlaku. Tapi kalau musim tengkujuh bukanlah setiap hari. Kadang-kadang ada hari itu cerah terang benderang. Takkan masa cerah terang benderang tu kita nak halang terus. Dan kita tak boleh buat blanket decision macam tu. Kita kena tengok in detail dan spesifik. Okay? Terima kasih. Alright. Sekolah kebangsaan.